Assalamualaikum guys, welcome back. Maharaja Lawak Mega 2021 sememangnya ditunggu sebahagian peminat. Macam aku sendiri pun rasa rindu jugalah bila kata hampir 2 tahun tak ada Maharaja Lawak Mega yang baru. Tapi jujurnya, masa announcement para peserta yang ada untuk Maharaja Lawak Mega 2021 ni, aku turn off sekejap sebab barisan peserta yang masuk tu aku tak berapa nak kenal. Tapi aku tetap tengok juga untuk bagi peluang kita kenal dengan pelawak-pelawak lain selain daripada yang selalu masuk Maharaja Lawak Mega ni, sebagai contoh kumpulan Shiro, kumpulan Zero. Belum ada lagi keturunan kita yang gagal SPM. Semua kredit D. Boce dan juga Sepatu. Kumpulan-kumpulan yang aku sebut ni ialah kumpulan yang memang aku minat dan juga aku support daripada dulu. Cuma tahun ni aku suka gandingan baru dekat dalam kumpulan Tiro. Astaghfirullahalazim. Minal aidil wal faidin. Selamat Hari Raya. Dan satu lagi faktor yang boleh buatkan aku layan Maharaja Lawak Mega 2021 ni ialah sebab ada question and rules. Itu my ming. Oh my ming. Anyway, back to the topic. Minggu lepas, kumpulan putih antara kumpulan yang bertanding dekat dalam Maharaja Lawak Mega 2021 ada buat satu kisah lawak dan dress up sebagai bekas Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Razak, dan isteri Datuk Seri Rosmah Mansor. Berkemungkinan besar masa rehearsal, kumpulan putih tak dress up sebagai Najib ataupun Rosmah, jadinya tim Astro tak dapat nak kesan benda tu sampailah pada waktu persembahan. Kiranya modus operandi kumpulan putih ni lebih kurang sama macam kumpulan drama band yang sebelum ni memang pernah viral juga pasal buat parodi yang sama melibatkan Najib Razak dan juga Rosmah Mansor dekat dalam persembahan waktu anugerah juara lagu berapa tahun lepas, aku lupa. Apapun, kumpulan putih dah pun jumpa Datuk Seri Najib secara berdepan dengan pertolongan ahli kumpulan Shiro, Syarul, yang sekarang ni memang giat berpolitik. Dalam meeting tu, ahli putih dan juga Vicha mewakili kumpulan putih memohon maaf secara terbuka dan mengaku kesilapan orang yang pada awalnya hanya niat nak menghiburkan peminat, tapi sebaliknya mendatangkan kecaman yang maha hebat dan dapat dilihat Vicha menangis sambil minta maaf. Ini first time untuk saya ada masalah seperti ini dan mungkin ini juga pelajaran untuk kami sebagai pelawak. Dalam pertemuan itu juga, Datuk Seri Najib maklumkan yang dia maafkan kumpulan putih dan anggap persembahan tu hanya untuk hiburan tanpa niat untuk mengaibkan beliau dan juga isteri. Jadi tak apalah ya, kali ini saya maafkan, saya terima kemaafan itu. Mudah-mudahan kita lupakan sajalah ya, dan kita lihat ke hadapan ya. Yang pertama, aku pun terkejut juga bila kata kumpulan putih boleh parodikan Datuk Seri Najib dan juga isteri, sebab kita sendiri pun masih ingat apa respon netizen terhadap drama band bila drama band sebelum ni parodikan juga pasal bekas Perdana Menteri tu. Ramai yang mengecam dan berpendapat konsep macam ni tak sepatutnya wujud dekat Malaysia. Pada aku, pemimpin sepatutnya kita hormat. Macam aku cakap sebelum ni, aku pun bukan peminat Datuk Seri Najib. Aku pun antara rakyat yang mengecam Datuk Seri masa beliau memerintah, tapi aku tetap hormat beliau dan ada inisiatif daripada Datuk Seri Najib yang aku suka dan aku support. Nampak tak? Pada aku, bila kita tak suka seseorang tu, tak bermaksud apa yang dia buat kita nampak semua salah. Apa yang bagus dan positif kita sepatutnya sokong, sebab dalam agama kita tak diajar untuk membenci dan menindas orang lain. Kita boleh berbeza pendapat, tapi kita tak sepatutnya berat sebelah pada orang yang berbeza pendapat dengan kita. Dekat sini aku tak kata yang kumpulan putih benci Datuk Seri Najib. Cuma aku rasa kesempatan kali ini sangat sesuai untuk aku kongsikan pada korang nasihat macam ni. Sebab macam yang kita tahu, kalau nama dia ahli politik, apa yang parti A buat, bagus ataupun tak bagus, parti B dan juga penyokong takkan sesekali setuju ataupun support. Ini antara benda yang buatkan aku tak suka dengan politik. Apa salahnya kalau kata masing-masing meraihkan perbezaan pendapat dan letakkan kepentingan masing-masing dekat sebelah dan fikirkan pasal rakyat. Tapi itulah, mungkin sampai kiamat pun kita takkan dapat tengok benda macam ni jadi kenyataan dekat Malaysia. Apapun, harapnya penghibur dekat Malaysia ambil benda ni sebagai pengajaran untuk diri sendiri supaya tak ulang perkara yang sama. Tak salah kalau nak melawak, tapi jangan sampai melampau. Dan akhir kata pepantun, tayar bocor boleh tampal. Jangan dibiar, jangan disimpan. Bila adab jadi sambal, maruah orang jadi belacan. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Dengan hatiku yang hancur luka, biarlah